Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, bertemu lagi kita dalam video pembelajaran subjek pendidikan Islam tahun 3, bidang adab yang bertajuk Mari Bersyukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, apakah maksud syukur? Kita selalu mengucapkan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tapi adakah kita tahu maksud syukur itu apa? Okey, di sini Ustazah akan terangkan sedikit apakah maksud syukur. Okey, syukur di sini bermaksud berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan segala nikmat Allah yang telah Allah jadikan, yang telah Allah kurniakan, yang telah Allah berikan kepada kita sebagai makhluk di muka bumi ini, sesuai dan mengikut dengan kehendak Allah. Itulah maksud bersyukur. Kita mengucapkan terima kasih kepada Allah. Tapi bukan kita ucap terima kasih seperti kita mengucapkan terima kasih kepada manusia. Dengan Allah, lain cara ungkapan terima kasih itu. Macam mana caranya? Kejap lagi saya akan jelaskan ya. Baiklah, macam mana pula dengan konsep bersyukur? Ada konsep dia. Bukan kita boleh suka-suka je syukur, syukur, syukur. Ada konsep yang sebenarnya ya. Okey, konsep bersyukur ialah kita melafazkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lidah, iaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Macam Ummah Dahana kan? Alhamdulillah. Kedua, mengakui segala nikmat Allah ini dengan hati. Mesti kena mengaku. Oh ya Allah, syukurnya ada mata dua, boleh melihat. Syukurnya ada tangan dua, boleh digunakan untuk bekerja, menulis dan sebagainya. Syukurnya dapat rezeki makanan, masih lagi dapat makan, masih lagi dapat minum, masih lagi boleh bernafas, masih lagi badan sihat, sihat sejahtera. Itu ialah nikmat Allah kepada kita, dan kita kena mengaku. Mengaku dengan hati. Bila mengaku ni dengan hati, tak apa, Allah tahu ya apa yang kita simpan dalam hati kita. Yang ketiga, menggunakan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita mengikut kehendak Allah. Maksudnya Allah jadikan kita alam ni siap, lengkap. Ada awan, ada tanah, ada tumbuh-tumbuhan kan, pokok-pokok. Kita kena manfaatkan semua tu, bukan kita merosakkannya. Kena jaga, kena guna dengan sebaik-baiknya. Itu maksudnya kita guna dengan kehendak Allah. Bukan kita guna sekehendak ikut suka hati kita. Itu salah. Contoh, ada pokok elok dah, pokok tu kat situ, kita pergi toreh-toreh dia. Bukan pokok getah nak kena toreh. Kalau pokok getah, tak apa nak ditoreh, sebab nak keluarkan getah, sebab nak jadikan sesuatu benda yang baik pula lepas tu kan. Ini tak ada salahnya benda tu di situ, kita rosakkan dia. Contoh, air laut, air sungai. Banyak dah sungai-sungai di negara kita ni dah tercemar. Semua tu kerana kita tidak menggunakan nikmat Allah tu dengan sebaik-baiknya. Kerana sungai ialah punca kehidupan, tapi kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Maka maknanya kita bersyukur dengan Allah ke tak tu? Tanyalah diri sendiri. Sekarang ni macam mana? Jaga tak alam sekitar? Jaga tak barang-barang yang kita ada, yang kita dapat dalam rumah, di luar rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan sebagainya.
Adakah kita menggunakan semua kemudahan dan nikmat itu dengan sebaik-baiknya? Kita cuba refleksi dirilah semula ya. Terdapat dari naqli dalam Al-Quran yang menyatakan tentang bersyukur. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim yang bermaksud, ingatlah ketika Allah memberitahu bahawa demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Baiklah, terdapat 3 kategori cara bersyukur. Yang pertama, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, cara bersyukur kepada manusia. Dan yang ketiga, cara bersyukur kepada alam sekitar. Baiklah anak-anak, bagaimana pula cara untuk kita bersyukur? Cara bersyukur ni kita bahagi kepada 3 kategori. Kategori pertama, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kategori kedua, cara bersyukur kepada manusia. Dan kategori yang ketiga, cara bersyukur kepada alam sekitar. Dengan manusia bersyukur ke? Sebenarnya macam ni, dia lebih kepada cara kita menunjukkan kita ni berterima kasih. Berterima kasih di atas segala nikmat dan berterima kasih juga kepada makhluk. Makhluk di sekeliling kita ni banyak yang memudahkan diri kita juga sebenarnya. Sedar tak sedar. Kan? Mungkin dengan ibu, dengan bapa kita ada ucap terima kasih. Dengan kawan-kawan kita ucap terima kasih kan. Tapi dia sebenarnya dia luas lagi. Macam mana cara nak menunjukkan kita ni bersyukur. Macam mana cara nak menunjukkan kita ni bersyukur. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia dan bersyukur kepada alam sekitar. Ustazah akan terangkan satu persatu. Yang pertama, bagaimanakah cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, paling mudah dan selalu kita buat, iaitu menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Solat fardu 5 waktu. Itu tanda kita bersyukur. Itu paling utama. First. Dalam kehidupan kita setiap hari, first mesti solat. Sebab kita bangun tidur je, maknanya kita masih boleh hidup, masih bernafas lagi. Dan badan kita sihat lagi. Boleh berjalan, boleh berlari, boleh melompat dan sebagainya. Jadi tanda kita nak mengucapkan terima kasih kepada Allah, tunaikan solat 5 waktu. Cukup 5 waktu. Bukan pilih-pilih waktu. 5 waktu. Yang kedua, rajin-rajin membaca Al-Quran. Baca Al-Quran bukan sekadar baca, kena baca dengan bertajwid, dengan betul. Kemudian sekiranya kita ni ada Al-Quran yang memberi terjemahan, kita baca maksud dia supaya kita dapat belajar, dapat tahu apa yang Allah suruh kita buat. Itu pun cara bersyukur juga. Yang ketiga, selalu melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat, Alhamdulillah dapat makan, Alhamdulillah dapat minum, Alhamdulillah dapat tidur. Ada orang tak boleh tidur. Kan dia sakit ke apa kan? Jadi selalulah mengucapkan Alhamdulillah. Walaupun dapat rezeki sikit ke, banyak ke, tak ada ke, ucap juga Alhamdulillah. Sebab Allah bagi nikmat luas sangat. Yang keempat, bersikap qanaah. Ini mesti anak-anak tak tahu apa maksud qanaah. Qaf, nun, alif,
Ain ta marbutah. Qana'ah. Okey, qana'ah ni perkataan bahasa Arab lah. Okey, maksud dia ialah sikap. Sikap seseorang itu yang dia rasa berpada-pada dah. Cukuplah tu. Jadilah ni. Syukur dah kita ni dah ada nasi, ada telur goreng, ada sayur ulam, ada sambal kat situ. Okey, cukuplah rezeki kita. Buat apa kita nak minta lebih-lebih lagi, nak harap lebih-lebih lagi. Ada ayam goreng ni, cukuplah ni dah. Jangan nak minta lain lagi. Syukurlah apa yang ada. Kan. Itu maksud qanaah. Dia rasa dah cukup. Dia dah berpuas hati dah. Dia rasa puas hati dah dengan apa yang ada, dengan apa yang Allah dah bagi pada dia. Contohnya dia bekerja, gaji pendapatan dia taklah setinggi mana, tapi cukup. Cukup. Dia dapat beli kereta satu, dia ada rumah sendiri walaupun kecil. Lagi apa? Dia dapat makan, dia boleh beli beras, boleh beli barang makan lain. Walaupun tak mewah, tapi cukup. Kenyang. Ahli keluarga dalam rumah tu selesa lah. Rasa dah tak ada tidur kat atas lantai pun. Tidur masih tak ada katil pun, ada tilam. Walaupun bantal satu je, masih ada alas bantal lagi. Itulah sifat qanaah. Jarang-jarang orang manusia ni ada sifat qanaah, sebab dia susah sikit. Sebab kita ni manusia biasa, kita sentiasa nakkan kemewahan, lebih sikit sana sini kan. Tapi sekiranya seorang Muslim itu ada sifat qanaah, dia memang manusia yang terbaik, insyaAllah. Baiklah, cara bersyukur yang kedua, iaitu cara bersyukur kepada manusia. Manusia tu kita lah, orang lah, ya. Okey, bagaimana cara nak bersyukur dengan manusia ni? Macam mana cara kita nak menunjukkan kesyukuran kita, terima kasih kita kepada orang? Macam mana pula? Okey, iaitu yang pertama, kita bersedekah. Kita bagi sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Okey, yang kedua, menghargai orang lain. Contohnya, kawan kita dia menyambut hari jadi kan. Okay, jadi kita ni ada rezeki lebih, jadi kita bagilah hadiah dekat dia. Itu maksudnya menghargai orang lain. Okay, yang ketiga, menolong orang. Kita disarankan untuk membantu, saling bantu-membantu sesama manusia. Jangan pilih kasih. Jangan, dia orang kaya, kita tolong dia. Dia cantik, kita tolong dia. Dia pandai, kita tolong dia. Yang tak pandai, tak payah tolong. Salah. Ya. Sepatutnya, kita kena saling bantu-membantu. Tolong, menolong antara satu sama lain. Itu maksudnya cara kita bersyukur kepada manusia. Sebab Allah bagi kita rezeki lebih. Jadi contoh, hari ni mak masak kari ayam. Banyak mak masak kari ayam. Sebab kebetulan ayah beli ayam banyak. 2 ekor ayam. Ayah ada rezeki lebih. Ayah meniaga rezeki lebih. Jadi ayah beli ayam lebih 2 ekor. Selalu seekor je, 2 ekor ayah beli. Masak kari ni, kita nak sedekah kat jiran sebelah ni. Jiran sebelah rumah kita ni bukannya senang sangat. Dia terkesan sebab kena dengan COVID-19 ni kan. Dia kehilangan pekerjaan. Jadi kita pun sedekah pada dia. Sebab kita menolong dia, kiranya kan dapat dia rezeki lauk makan tengah hari. Itu maksud tolong menolong sesama manusia tu. Itu cara bersyukur kepada manusia. Okay, yang keempat, menghindari rasa dengki, rasa iri hati, rasa tak boleh tengok orang lebih pada kita. Buangkan, jauhkan sikap tu sebenarnya. Kena jauhkan. Kalau kita ni nak menjalankan perintah Allah, selalu bersyukur, ni cara dia. Jangan dengki dengan kawan-kawan kita. Jangan jealous.
Putih kata jangan jealous, jangan cemburu bila melihat kawan kita berjaya dan sebagainya, apa-apalah, dia berjaya dalam pelajaran ataupun dia masuk pertandingan, dia menang kan, jangan cemburu. Sebabnya kita ucapkan tahniah kepada diri dia, ataupun kita bagi hadiah ke, galakkan ke, tak apa, awak boleh buat lagi, cuba lagi, bagi semangat pada diri dia. Itu maksudnya kita hindarkan dari perasaan dengki itu tadi. Okey ya. Seterusnya, cara bersyukur yang ketiga iaitu cara bersyukur kepada alam sekitar. Okey, yang pertama, caranya macam mana? Tidak membazir. Buka air paip tu, dah lepas buka, tutup semula. Elok-elok kemas-kemas. Jangan biarkan air keluar je begitu saja. Ya, jangan membazir. Membazir air, jangan membazir elektrik. Tak guna elektrik, tak guna lampu tu, tutup balik spis. Tutup balik spis kipas. Ya, kita kena jangan membazir. Yang kedua, menjaga kebersihan. Kebersihan tempat tinggal kita, kebersihan kawasan sekolah kita, kebersihan mana-mana saja. Kita pergi mana-mana guna tandas awam, jaga kebersihan, cuci semula selepas kita menggunakan tandas awam itu kan. Itu contoh jaga kebersihan. Okey, yang ketiga, mengurangkan pencemaran alam. Pencemaran ni apa? Pencemaran, banyak jenis pencemaran. Okey, contoh pencemaran alam ni, membuang sampah sarap di sungai-sungai, di laut, buang macam tu je. Dah berkelah di tepi sungai, dah ada berkelah di kawasan air terjun, berkelah di tepi pantai. Kita sebaik-baiknya apa? Kutip, kumpulkan sampah sarap yang kita dah buang kat situ tu, kita kutip bawa balik ataupun kita buang di tempat yang sepatutnya. Itu untuk mengelakkan pencemaran, ya. Okey, yang keempat, apa dia? Membuat pemeliharaan. Apa maksud pemeliharaan? Okey, kita baiki semula mana-mana kawasan yang mengalami kerosakan. Contoh sungai telah tercemar. Jadi kita kena pulihkan balik, bersihkan balik, kutip sampah-sampah semua, buat satu program khas, gotong royong kan, bersihkan kawasan tu untuk memuliharakan semula. Itu maksud pemeliharaan. Okey, baiklah anak-anak. Apakah pula kepentingan apabila kita mengamalkan sifat syukur ini dalam kehidupan kita seharian? Yang pertama, ia akan memberi kekuatan dan ketabahan kepada diri kita dalam menghadapi segala ujian dan dugaan yang telah Allah berikan kepada kita. Apabila selalu kita ucapkan Alhamdulillah, tak apalah, sakit sikit saja ni, demam sesama sikit saja ni, sikit je Allah bagi ujian, demam sikit je kan, tak apalah nanti baik, macam itulah. Kita akan jadi kuat, sebab kita fikir Allah akan tambah lagi nikmat, Allah akan bagi pahala lagi banyak lagi apabila kita sabar. Okey, yang kedua, kita akan jadi rajin. Rajin untuk membuat amal soleh dan perkara-perkara kebaikan serta kebajikan yang lain. Okey, yang ketiga, kita menjadi tidak lalai dengan kemewahan di dunia ini. Tak boleh tengok sikit kawan kita beli permainan baru ke, alat tulis yang canggih-canggih ke, kan, yang mahal-mahal ke kan, kita pun nak juga, nak lebih macam ni juga. Padahal ibu bapa kita dah sediakan untuk kita, lengkap dah alat tulis semua yang ada. Jadi janganlah kita nak lagi yang lebih. Kalau kita hamba Allah yang taat pada perintah Allah, yang sentiasa bersyukur, kita tak akan mudah terikut-ikut dengan trend orang, cara orang nak lebih, orang nak mewah-mewah, orang nak cantik-cantik, orang nak pakai barang mahal, kita pun nak pakai. Bila kita orang yang bersyukur, kita tak akan terikut-ikut. Okey, yang keempat pula, Allah akan meredai hidup kita, diri kita selama-lamanya, insya-Allah. Okey, seterusnya Allah akan menggandakan lagi
menambahkan lagi nikmat rezeki kepada kita. Sebab tadi ingat tak kita dah baca dalil naqli dalam surah Ibrahim tadi kan? Allah kata barang siapa yang sentiasa bersyukur, redha terima apa yang Allah bagi pada dia setiap hari tu, maka Allah akan tambah lagi nikmat, tambah lagi rezeki. Jadi jangan takut untuk membuat kebaikan, jangan takut untuk bersedekah. RM1, RM2, RM1,000, RM2,000, RM2,000. Jangan takut sebab Allah akan tambah lagi rezeki tu. Dan yang terakhir, ianya sebagai satu bukti yang menunjukkan kita ini menghargai segala nikmat Allah kepada kita. Walaupun kita rasa macam kenapa saya ni tak kaya? Kenapa dia tu boleh jadi kaya? Kenapa saya ni tak boleh jadi pandai cemerlang periksa nombor 1 je setiap bulan, setiap tahun? Kenapa dia boleh? Jangan macam tu. Allah jadikan kita sesuai dengan kehendak yang Allah nak. Dan Allah tahu diri kita apa yang terbaik untuk diri kita. Yang penting sekali kena syukur. Bersyukur selalu, ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah bangun tidur masih lagi bernafas, masih lagi bernyawa, masih lagi boleh bercakap, berjumpa lagi dengan ibu ayah kita, kan, masih lagi boleh bertemu lagi. Ustazah boleh bertemu lagi dengan kamu walaupun secara online sahaja. Tapi Ustazah tak rasa bersyukur sebab saya dapat mengajar kamu. Ini pun ialah nikmat juga. Sebab ada orang tak merasa sebab dia sakit dan sebagainya. Jadi ini semua antara nikmat-nikmat Allah kepada kita semua. Baiklah, saya rasa sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini melalui video pembelajaran subjek pendidikan Islam bidang adab, tajuk Mari Bersyukur. Okey, semoga dengan pembelajaran ini kita dapat mengaplikasikan ataupun mengamalkan bagaimana cara-cara untuk bersyukur dan dapat mengamalkan kebaikan, kelebihan apabila kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampai di sini sahaja. Semoga kita berjumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.